korang pernah tengok tak kampung ataupun rumah yang dibina atas tapak perkuburan? Dekat mana nak tengok? Dekat sini, Kampung Ujung Permatang, Kuala Selangor. Seperti dalam filem seram, keadaan kampung ini dipenuhi dengan bauan bunga kemboja. Sepanjang jalan menyusuri kampung ini, batu nisan setia menemani anda. Mak, ramai tak tahu wujudnya kubur askar Jepun terbesar di Kuala Lumpur. Oh. Jadi sehingga kini kubur Iman Isok ini berada di kawasan saf lelaki dalam Masjid Razali. Serius? Ya Allah, betul. Wih, ada kubur, geng. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Loncong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, akhirnya kita jumpa lagi dalam video session malam Jumat horor, di mana saya selalu membahas tentang misteri, ya, mistis, kejadian seram dan horor, geng, ya. Untuk kalian mungkin di luar sana yang meminati tajuk-tajuk yang seram, ya, nah video ini memang khusus dibuat untuk kalian, geng, ya. Dan kebetulan, geng, ya, sesuai dengan tajuk di video ini saya menemukan ada satu akun TikTok, geng. Nah kebetulan sudah saya follow, geng, ya, yaitu Kak Dia, ya. Ketika beliau membuat video, ya, selalu bercakap kurang kejap. Nah gitu, geng, ya. Jadi dia sudah mengupload ada banyak sekali video-video yang cukup menarik perhatian saya, geng, ya. Ada banyak sekali video-video seram, ya, atau mungkin cerita-cerita seram, geng, yang telah diulas, ya, oleh Kak Dia ini. Nah, aduh, seram juga nih, geng. Ada banyak video, geng, akibat tak bagi salam sebelum masuk rumah. Nah, ya, dan masih banyak lagi. Tapi ada beberapa video, ya, geng, yang menarik perhatian Wak Lonjong nih, geng, ya. Ada beberapa video yang menarik perhatian Wak Lonjong. Jadi ada kampung, geng, di atas tapak perkuburan, dan sang pengurusnya ini adalah Kak Dia, geng. Waduh, kampung di atas perkuburan. Waduh, ini jarang-jarang, geng, ya, ada kampung seperti itu. Oke lah, geng, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Kita lihat sama-sama, geng, seperti apa videonya, geng, ya. Oke, ini dia, satu kampung atas tapak pekuburan. Waduh, di mana ini? Oke, kita lihat sama-sama, geng. Kurang kejap, korang pernah tengok tak kampung ataupun rumah yang dibina atas tapak perkuburan? Dekat mana nak tengok? Dekat sini, Kampung Ujung Permatang, Kuala Selangor. Seperti dalam filem seram, keadaan kampung ini dipenuhi dengan bauan bunga kemboja. Sepanjang jalan menyusuri kampung ini, batu nisan setia menemani anda. Mak, jika di perkampungan lain pokok bunga ataupun pokok buah yang menghiasi laman rumah, lain pula tahu dekat Kampung Permatang ni, sebab batu nisan dan juga kubur yang menghiasi laman rumah mereka. Paling mengejutkan, ada penduduk kampung yang benar-benar tinggal di atas tapak perkuburan sebab kubur itu tidak boleh lagi dialihkan. Serius? Weh, sedihnya kubur lama ni dah ditenggelami air. Kampung Permatang ni sebenarnya telah wujud ratusan lamanya tau. Ikut cerita orang tua, banyak kubur di sini milik raja, bangsawan, pahlawan, orang biasa serta ahli keluarga mereka. Ini kerana Kampung Permatang ni kedudukan dia tak jauh dengan Bukit Melawati, iaitu satu tempat di mana menjadi benteng pertahanan bagi Selangor suatu ketika dahulu. Ada kemungkinan mereka yang berperang demi mempertahankan Selangor telah dikebumikan di sini. Zaman dulu kan ada juga keluarga yang meninggal dunia ditanam di kawasan perumahan mereka juga tau. Kampung Permatang ini juga merupakan kampung yang tertua di Kuala Selangor. Wujudnya Selangor adalah kerana kampung ini. Zaman dulu pernah adanya istana dekat kampung ini dan juga pusat pemerintahan.
sini juga terdapat sebuah masjid yang tertua di Kuala Selangor, dibina pada tahun 1916, dikenali sebagai Masjid Rahmani. Kubur Masjid terletak Rahmani. betul-betul bersebelahan dengan Masjid Rahmani. Wih, Dan yang banyak-banyak banyak, geng. kubur pahlawan Pahang yang telah datang ke Selangor untuk membantu Sultan Selangor memerangi Belanda. Oh, Belanda. Sekarang kita orang berada dekat kubur anak kepada Sultan Selangor yang pertama, Raja Nala. Kesian tu, tak terjaga langsung. Atas ni pula merupakan istana lama diorang. Ni Bukit Raja. Nama dia Bukit Raja sebab dulu pernah jadi tempat pertahanan untuk Raja Selangor. Itu boleh nampak ada lagi. Ada lagi. Meriam zaman Sultan Selangor dulu. Orang Selangor, korang tahu tak pasal kampung ni? Saya komen kat sini. Wih, macam mana geng? Orang-orang Selangor ya, boleh komen di orang komentar. Aku pernah ke Selangor tapi baru tahu nih ada satu kampung atas tapak perkuburan geng. Dan ini di Permatang ya. Waduh. Iya. Ini sumpah ini aku baru tahu nih geng. Batu nisan ya, dan itu ada banyak dan memang nggak boleh dipindahin geng ya. Waduh. Iya, aku tidak bisa membayangkan seandainya kalau rumah kita ada di situ, geng. Ya kan, ya mungkin penduduk di sana mungkin sudah terbiasa dengan suasana tersebut, geng ya. Kalau kubur lama oke lah ya. Tapi kalau ada jenazah baru tanam malam tuh mesti rasanya lain macam, geng. Betul tak? Di Pematang. Oke. So, mungkin ada yang pernah singgah atau mungkin melintas di sini, geng. Boleh komen di ruang komentar, geng. Ada yang sampai kena air gitu, geng ya. Oh, iya. Sumpah ini aku baru tahu nih, geng ya. Ulasan dari Kak Dia, Korang-korang Kejap. Next, kita cari video yang lain, geng ya. Sejarah atau mistik ya. Dan ini salah satunya yang paling menarik, geng. Oke, next video, geng. Oke, video selanjutnya, geng, masih dari video TikTok Kak Dia, Korang-korang Kejap. Ramai tak tahu wujudnya kubur askar Jepun terbesar di Kuala Lumpur. Oh, Oke, kita akan coba lihat, geng. Korang-korang Kejap, rupanya ramai yang tak tahu kewujudan perkuburan tentera Jepun di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Kat sini tak ada siapa tahu boleh sesuka masuk kecuali pada para waris. Tapi hari ini kita sangat bertuah sebab telah dibenarkan masuk dalam kawasan larangan ini. Ramai tahu rakyat Malaysia yang tak tahu di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ini terletaknya satu perkuburan bagi rakyat dan juga askar Jepun. Katakan lebih 7,000 abu mayat askar Jepun yang telah ditanam di kawasan ini bermula daripada tahun 1897. Kebanyakan askar-askar Jepun yang telah korban ketika Perang Dunia Kedua, kebanyakannya mereka telah dikebumikan di sini. Tapi kat dekat sini bukan semuanya kubur askar Jepun tahu. Ada sesetengah tu adalah orang Jepun yang memang duduk dekat Malaysia dan bekerja secara sah dalam Malaysia. Ini merupakan salah satu kubur askar Jepun bagi tragedi kapal terbang yang tertimpa pada 27 September 1977. Kapal terbang Jepun ni nak ke Singapura melalui Kuala Lumpur, namun malangnya kapal terbang ini telah terhempas 7.5 km sebelum Kuala Lumpur Airport dan 34 daripada 79 askar Jepun telah terkorban dalam tragedi ngeri ini. Ini ya, Japanese World War II, jadi Perang Dunia Kedua, geng ya. Dan ini pula merupakan kubur bagi askar-askar Jepun yang telah terkorban pada Perang Dunia Kedua. Kubur Jepun yang betul-betul berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ini wajar dijadikan satu peringatan kepada rakyat Malaysia apa berharganya kemerdekaan yang kita ada sekarang ini, dan jangan sesekali mensia-siakan kemerdekaan kita. Betul, Kak. Korang tahu tak pasal perkuburan Jepun ni? Saya komen kat sini. Ada yang tahu, geng? Ini aku baru tahu nih. Ada kubur askar Jepun ya di Kuala Lumpur. Alamak. Oke, ini menarik nih sih, geng. Ada 7.000 ya abu
warga Jepun yang sudah disebar atau dikubur lah di sini, geng ya. Oke. Ini menarik. Next video, geng. Jadi mungkin di video ini, geng, akan saya beri tajuk misteri kubur ya, atau pekuburan yang agak pelik yang ada di Malaysia. Mungkin seperti itu mungkin tajuknya, geng. Dan sekarang kubur misteri dalam masjid. Sebentar. Masjid kan tempat untuk kita sholat, kita sembahyang. Kubur. Oke, ada kuburan di dalam masjid. Oke, kita coba akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa video dari Kak Dia, geng ya. Korang kejap. Korang pernah terbayang tak korang solat berhadapan dengan kubur dalam masjid? Selamat datang ke Masjid Razaleh, Gua Musang, Kelantan. Di Kelantan, Gua Musang. Betul. Oh. Tok Ayah mana? Kak Dia ingat lagi, setiap kali kalau Kak Dia berhenti untuk solat di Masjid Razaleh Gua Musang ini, mesti akan timbul rasa takut, rasa seram, sebab setiap kali solat kita akan nampak kubur tu. Tapi dalam masa yang sama timbul rasa keinsafan tentang kematian. Nikmah Yusof berumur 20 tahun, seorang wanita mengandung, telah dibunuh dengan kejam oleh pihak komunis pada tahun 1943. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arwah Nikmah Yusof ni telah menyorok di dalam longkang belakang Masjid Razaleh. Dan ya Allah, telah dikebumikan di sebelah kolah di dalam Masjid Razaleh ini. Ketika proses penambahbaikan Masjid Razaleh ini, mereka telah cuba untuk mengalih kubur Nikmah Yusof ini, tetapi tidak berjaya. Jadi sehingga kini kubur Nikmah Yusof ini berada di kawasan saf lelaki dalam Masjid Razaleh. Serius? Ya Allah, betul. Ada kubur, geng. Kubur ini tidak dilindungi oleh apa-apa sekalipun, tetapi di atas nasihat mufti, ia telah ditutup dengan rak buku ini bagi mengelakkan gangguan kepada para jemaah yang ingin datang solat ke sini. Keluarga Nikmah Yusof pula tidak pernah meminta untuk kubur ini dialihkan ke tempat yang baru. Kata mereka, kubur ini merupakan satu bukti dan peringatan kepada kekejaman pihak komunis membunuh ibu saudara mereka ketika beliau sedang syarat mengandung, sebagai peringatan kepada kita dan generasi baru untuk menghargai kemerdekaan yang kita ada pada zaman kini, dan juga sebagai satu keinsafan mengingatkan kita kepada kematian. Apa-apa pun, korang jangan lupa untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada Nikmah Yusof. Korang datang ke Masjid Razaleh Gua Musang, Kelantan. Al-Fatihah. Kelantan, tahu tak pasal cerita ni? Cek komen kat sini. Ini jujur aku baru tahu. Antara terkejut dan sedih sih, geng ya, kalau mendengar kisahnya itu. Jom, geng, kita kirimkan Al-Fatihah sejenak, geng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin ramai yang tak perasan ya, kewujudan kubur di bawah rak Al-Quran, geng. La ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, geng ya. Dan itu semua terjadi dikarenakan pada zaman masa itu, geng ya, itu adalah komunis, geng ya, yang melakukan tindakan keji seperti itu. Astagfirullah. Oke, geng, kita lanjut lagi, geng ya. Ini cukup menarik video-video yang dikongsikan oleh Kak Dia, geng. Oke, geng, tadi sudah ada beberapa video yang sudah kita tonton, dan sekarang Kak Dia ini pergi ke kubur Mona Fendi. Siapa yang tidak tahu Mona Fendi, geng ya? Saya pun juga dulu pernah mengulas ya tentang Mona Fendi. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobalah kita akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa video ulasan dari Kak Dia, geng. Setiap yang hidup pasti akan merasa kematian. Tiap-tiap umat manusia mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat maupun memajukannya. Surah Al-A'raf ayat 34. Kini Kak Dia berada di kawasan perkuburan di mana bersemadinya dua jasad, iaitu Mona dan Afandi. Jom Kak Dia bawa korang. Korang nak tahu, dekat sini juga bersemadinya banduan penjara kajang yang tidak dituntut. Bunyi yang kau kata mungkin kubur banduan tu, kayu-kayu ni. Kubur banduan ya. Free, dia busy.
So Kak Dia lah menziarah kubur arwah Mona dan Afandi. Kubur kembar. Mona dan Afandi. Kubur kembar. Oh. Weh, sedih. Kubur mak dengan anak meninggal hari yang sama waktu kau bersalin ke macam mana. Tengok kubur ni dia dah himpit dah macam tu. Digantikan dengan kubur yang baru. Kita cari. Alhamdulillah Allah izinkan untuk berjumpa. Assalamualaikum Maznah binti Ismail. Assalamualaikum Muhammad Afandi bin Abdul Rahman. Kepada yang tak tahu, Maznah binti Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Mona Fendi telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 2001 atas kesalahan membunuh Datuk Mazlan. Mona telah dihukum bersama-sama dengan suami yang sangat dicintainya iaitu Afandi. Sekurang-kurangnya mereka telah menerima balasan di dunia dan juga sempat bertaubat kepada Allah. Kita masih hidup ni, kita tak tahu diri kita ni akan berakhir macam mana. Abang pesan, Assalamualaikum Papa, maaf lama tak datang, sampaikan salam. Apa yang paling dikesali adalah walaupun Mona dan Afandi telah lama meninggal dunia, kubur mereka ini kadang-kadang dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan khurafat. Terima kasih kepada pakcik penjaga kubur kerana sangat-sangat menjaga hal ini, dan kubur arwah Mona dan Afandi juga sangat-sangat bersih. Tolonglah berhenti buat perkara ni, kasihanilah pada arwah Mona dan Afandi. Datang dekat kubur ni memang boleh timbulkan satu keinsafan dalam diri kita. Kita memang tak boleh elak yang kita ni akan mati. Jangan lupa kita sedekahkan Al-Fatihah pada sesiapa sahaja yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi, geng, ya. Jadinya kalau saya melihat video-video seperti ini itu awal-awal seram, ya kan, geng. Tapi lama-lama akhirnya ada perasaan sedih, ya, auto insaf juga lah, geng, ya. Kita tidak akan pernah tahu, geng, ya, bila kita meninggal, dan pasti kita akan meninggal. Gak tahu kapan, gak tahu bila, geng, ya. Oke, dan semoga kita nanti meninggal, ya, dalam kondisi husnul khotimah, geng, ya. Oke, jadi sedih akhirnya, geng, ya. Nggak begitu seram, tapi apa ya, menjadikan pengingat kematian, geng, untuk kita semua, geng, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini, geng, ya, Maznah binti Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Mona Fendi, ya, dan dijatuhi hukuman gantung di tahun 2001, geng. Ya. Oke, geng. Nah, itu dia, geng, ya, beberapa kompilasi video-video yang sudah kita riset sama-sama, geng, ya. Video-video dari Kak Dia, ya. Kejap korang, nah, korang kejap. Kejap korang kejap. Ya, itu dia, geng, ya. Jangan lupa di-follow, geng, akun TikToknya. Wah, ini luar biasa, geng. Followernya sudah mencecah 1,7 million. Mantul, ini berarti salah satu konten kreator TikTok cukup famous, geng, di Malaysia, geng, ya, Kak Dia. Korang kejap, ya kan, geng. Ini aku baru tahu sih, beberapa minggu yang lalu sudah saya follow sebenarnya. Saya lihat video-videonya, geng, ya cukup menarik, geng, ya. Ketika mau tidur, ya kan, saya biasanya selalu nonton video-video dari Kak Dia ini, ya. Oke, cukup menarik. Jangan lupa di-follow juga, geng, ya. Oke, geng, ya. So, gimana menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng. Ada beberapa video-video yang sudah Kak Dia posting, ya, beberapa kompilasi, ya. Ada satu kampung, geng, tapi banyak sekali kuburan-kuburan lama, ya, itu. Yang kedua, ada kuburan tetapi di dalam masjid, ya. Ada juga kuburan orang Jepun, ternyata ada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Ini juga aku baru tahu, geng, ya. Dan yang terakhir adalah Mona Fendi, ya, kuburan dari Mona Fendi itu, geng. So, macam mana, geng? Boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Akhirnya ini kesannya video kali ini tidak begitu seram, ya, tapi mungkin membawa pesan yang cukup dalam untuk kita semua, geng, agar lebih bersiap diri, ya, bersiap sedia, karena kita nggak akan pernah tahu bila kita akan dipanggil, bila kita akan pulang lagi, geng, ya, di rumah kekal, rumah kita selamanya nanti, ya, di akhirat. Nah, harapan saya mungkin kita semua, geng, ya, semoga insya Allah mudah-mudahan, geng, ya, kita meninggal sebagai orang yang husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi masalah, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video malam Jumat season horror di minggu berikutnya. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng. Testing 1 2 1 2 1 2. Yo what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Loncong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang Yo what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Loncong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan semua? Ini kalau saya syuting malam Jumat selalu ada gangguan-gangguan yang pelik ini geng.